Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 November 2020 bersama saya Al-Fairez Jemurin. Tumpuan berita, prihatin dengan kejadian fenomena air pasang besar yang melanda sekitar kawasan Pekan Sebuyau, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi turun padang bersama rombongan meninjau situasi itu pada petang Isnin. Semasa tinjauan sekitar jam 5.30 petang, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu turut menasihati para penduduk supaya sentiasa berhati-hati dan membuat persiapan awal jika berlaku kejadian tidak diingini. Tambah beliau, keadaan sungai yang besar serta arus yang kuat antara faktor kejadian banjir kilat ditambah lagi dengan fenomena air pasang besar yang dijangka setinggi 6.5 meter sehingga hari ini. Fenomena air pasang itu telah menyebabkan banjir kilat sedalam 0.6 meter di beberapa kawasan di Sebuyau. Bagaimanapun, situasi itu masih dalam keadaan terkawal dan tidak menimbulkan panik kepada orang awam. Manakala di Meradong, sebanyak RM200,000 diperuntukkan melalui projek program transformasi luar bandar RTP Adun Meradong bagi menaik taraf 5 buah jalan. Upacara ringkas penyerahan tapak projek RTP itu disempurnakan Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing pada Isnin. 5 jalan yang akan dibaik pulih adalah seperti yang tertera. Kerja-kerja menaik taraf akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan bermula 23 November 2020 hingga 22 Mac 2021. Beralih ke laporan Inisiatif Maritim Negeri Sarawak memerangi penularan wabak COVID-19 melalui OP Benteng Timur Laut. Menurut kenyataan media pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Zin Ahmad Muhammad Yunus, pada Isnin pihaknya sedang mempergiatkan kawalan keselamatan sempadan perairan Sarawak bagi mengelakkan dibolosi pendatang tanpa izin parti yang kemungkinan membawa COVID-19. Jelas beliau, pihaknya turut terlibat sepenuhnya dalam pengoperasian OP Benteng tersebut dan kawalan sempadan perairan negara dilakukan secara berjadual bersama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Pasukan Polis Marine PPM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS. Orang ramai disarankan menghubungi Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak jika berlaku kecemasan atau kejadian mencurigakan di laut menerusi talian yang tertera. Manakala di Kapit, pasukan anggota penguatkuasa Jabatan Hutan Sarawak JHS bersama anggota pasukan gerakan AM PGA merampas 46 batang kayu balak haram pelbagai jenis dan saiz termasuk sebuah jentolak dan jengkau di kawasan Sungai Sud Kapit pada 3 November lepas. Rampasan sekitar jam 6 petang itu dilakukan setelah mendapati aktiviti pembalakan yang dijalankan tanpa lesen di bawah Seksyen 96 Ordinan Perhutanan 2015. JHS dalam satu kenyataan media hari ini berkata rampasan dan kejayaan itu hasil maklumat risikan dan pemantauan yang dijalankan secara berterusan bagi membanteras aktiviti pembalakan haram di kawasan Kapit. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Semua kayu yang dirampas dianggarkan bernilai RM10,000 berdasar nilai royalti kayu balak dan jentera berat dianggarkan berjumlah RM95,000. Dalam kes berasingan di Sibu, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak telah berjaya merampas 12 batang kayu balak di Sibu pada 1 November 2020. Menurut kenyataan UKPN Sarawak pada Isnin, rampasan itu hasil daripada pemeriksaan bersama pasukan polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu ke atas sebuah lori yang disyaki membawa muatan kayu balak haram di Jalan Wawasan Sungai Merah. Susulan itu, seorang pemandu lori dan kesemua barang kes telah ditahan untuk disiasat di bawah Seksyen 96/1 Ordinan Hutan 2015/Bab 71. Kenyataan itu turut menyeru kerjasama dan perkongsian maklumat daripada orang ramai untuk bersama-sama membanteras kegiatan pembalakan haram sangat dialukan. Selanjutnya, Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak merancang untuk mengadakan majlis convocation secara temujanji berikutan penularan pandemik COVID-19 yang sedang melanda ketika ini. Rektor UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata, melalui medium tersebut pelajar akan menetapkan sendiri masa mengikut kesesuaian mereka untuk mendapatkan scroll ijazah masing-masing.
kita dah merancang, dah dipersetujui oleh our Chancellor untuk mengadakan convocation secara temu janji. Meaning the student will fix time bila dia nak datang ke kampus untuk menerima scroll tersebut, dan scroll tersebut akan diterima dengan green screen hijau yang dah kita letak gambar whoever is supposed to deliver lah, our chancellor, yeah. So dia akan terima dan dia ambil foto terus mengikut SOP semua lah. Family pun boleh bergambar tapi ikut temu janji. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada Isnin. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.